Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita hari selamat malam, sekarang dah pukul 10.15, 10.17 malam. So hari ni kita bersama dengan siapa? Bakal koordinator kita, Hidayu Hasmi. Hidayu daripada sekarang di mana? Di Perlis, Kuala Lipis kan? Nipis. Faham. Alright, Kuala Lipis. Faham. Okay. So malam ni kita nak berborak-borak santai ajalah. Kita nak bercakap sikit-sikit lah pasal apa yang Ayu dah sedang buat sekarang dalam kerjaya baru ataupun kerjaya bisnes yang Ayu buat lah kan. So permulaannya kita nak tanya apa sebenarnya start lah Shaklee yang Ayu start guna, produk mana dan apa kesan dalam hidup Ayu sendiri. Okay, silakan Ayu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sorry, nak. Amin. Habis kali tadi, ambil boleh. Namanya terima kasihlah Kak Nini dan Master Anas kerana sudi jemput saya untuk buat perkongsian malam ni. Dan sebenarnya saya cubalah menyampaikan yang terbaik. Produk pertama yang saya guna sebelum ni memang saya dah guna, saya kenal Shaklee ni masa saya kecil lagi lah. Masa saya kecil sebab Abah jadi member Shaklee dan masa tu saya sempat guna Shaklee dalam 2-3 bulan, hampir dekat 2-3 bulan lah. Produk tu dah hampir dekat dengan setengah tahun. Lepas tu stop sebabnya mungkin upline Abah tu tak guna, tak bersyakli dah. Jadi Abah pun jadi stop juga kan. Produk pun memang sempat order 2 kali je masa tu. Jadi saya memang daripada kecil tu memang saya ni sebelum saya masa kecil memang saya jenis mudah sakit. Saya memang gak masuk hospital kan. Then masa tu masa Abah beli tu memang saya jadi makan suplemen. Memang saya daripada kecil tu memang saya makan suplemen. Dan lepas tu bila stop tu saya ingatkan Shaklee tu memang dah tak wujud lah. Kiranya masa tu saya dah start makan, saya tak lupa lah apa yang makan masa kecil dulu kan. Tapi bila saya jumpa balik, bila masuk bekerja, alam pekerjaan, saya jumpa Kak Farah. Saya jumpa Kak Farah, buat satu office dengan Kak Farah. Saya start guna vitamin C untuk masalah resedung. Sebab masalah resedung masa tu sebelum ni memang teruk jugalah kan. Boleh katakan setiap minggu, setiap bulan tu dalam 2 kali pergi berubat kampung, lepas tu jumpa pomoy apa yang dia macam adalah dia ubat minta air tawar semua kan. Lepas tu beli juga yang asap-asap untuk asap nak bagi hilang gatal-gatal kat muka ni kan. Dia tahanlah dalam 2-3 hari, lepas tu dia akan kembali balik kan. Lepas tu lama-lama saya follow bila friend FB Kak Farah tu, kita pun tahulah Kak Farah ni jual suplemen, jual vitamin C kan. Lepas tu macam mula tu tengok je lah, follow je lah Kak Farah iklan Kak Farah Malik ni. Lama-lama macam terdetik rasa nak cuba untuk bersedung kan. Okay. Lepas tu saya pun belilah vitamin C untuk permulaan vitamin C tu. Dan Alhamdulillah masuk botol kedua tu masalah resedung tu gatal-gatal muka, lepas tu macam kuat bersin semua tu. Lepas tu makanan seafood pun dah hilang lah dengan vitamin C tu. Lepas tu saya rasa mula nak beli tu rasa macam sebotol 90 lebih macam mahal juga kan. Tapi bila beli tu rasa berbaloi sebabnya sebotol tu ada 180 biji. Saya beli tu hampir dekat dengan setengah tahun baru habis kan. Lamanya nak habis satu botol ni kan. Memang berbaloi lah berbanding dengan saya buka kampung tu. Macam hampir habis dalam RM50 sebulan dengan vitamin C yang saya beli tu. Memang berbaloi banyak sangat lah. Saya rasa berjimat saya guna suplemen tu lah. Maksudnya rawat dalam tu lebih baik daripada kita ikhtiar kat luar ni. Itulah permulaan saya mula Shaklee. Alright. So maksudnya start daripada resedung lah, elok dengan vitamin C kan?
Okey, lepas dah dapat kesan tu, macam mana permulaan Ayu nak start sharing dekat orang ni? Apa yang buat Ayu rasa nak start? Mungkinlah macam Kak Ani dulu ada juga sebab nak start tu. Kan sebelum tu kita makan nak share dekat orang tu mesti ada sebab dia. So apa sebab yang Ayu rasa masa tu? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Masa start nak share tu sebab bila saya decide saya nak berhenti kerja dan saya rasa saya memilih Syakli sebagai salah satu kerjaya saya lah lepas saya berhenti kerja tu. Sebab Kak Farah kata kalau buat Syakli ni dia akan ada slip bonus tu, slip gaji, yang mana kalau kita buat pinjaman kat bank tu memang boleh lah kan. Kalau kita nak pinjam bank, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, boleh guna dengan bonus Syakli tu. Sebab sebelum ni saya buat bisnes lain juga. Saya jual susu, saya jual jus kolesterol. Tapi sebab benda tu tak ada slip bonus kan. Kalau kita nak buat apa-apa untuk masa akan datang tu susah lah. Tapi bila dengan Syakli ni saya rasa macam masa depan tu lebih cerah sikit lah kan. Lebih cerah kan. Jadi saya pun macam saya masa nak berhenti tu saya daftar ahli dengan Kak Farah kan. Lepas tu masa tu lah mula saya start berkongsi lah sebab masa tu saya dah cuba 3 produk. Vitamin C, Omega dengan Osteometri. 3 produk ni semua memberi kesan yang positif kat diri saya. Vitamin C tu settle masalah stom kan. Vitamin dengan kita dapat lihat kelainan kulit kita ni, jerawat makin kurang kan. Kulit pun makin kulit kusam tu pun macam dah kurang kan. Lepas tu berseri-seri lah kan. Berseri lah juga kan. Lepas tu dengan Omega tu bila saya pergi kerja, walaupun tengah hari, waktu tengah hari saya makan Omega Gut, saya boleh settlekan kerja tu dengan mengikut jadual yang saya telah buat. Maksudnya banyak kerja yang boleh saya settlekan kan. Biasanya kalau petang ni biasa kita rasa mengantuk kan. Lemah kan. Tapi dengan Omega tu saya jadi lebih fokus lah dengan kerja saya kan. Lepas tu saya serai Osteometri masa pantang. Masa tu memang best sangat. Sebab sebelum ni saya minum susu kambing di sana tu kan. Saya jenis banca susu. Saya suka minum susu kan. Tapi lepas makan Osteo tu saya rasa macam lebih mudah lah sebab saya tak perlu bancuh, saya tak perlu pergi ke dapur, tambah berpantai lagi kita jimat tenaga lah kan. Kita makan Osteometri tu memang settle kan. Dengan bangun pagi ni kan badan bertenaga. Lepas tu yang paling bestnya bila makan Osteo ni sembelit masa pantang tu memang settle. Memang tak perlu nak berlama-lama. Sebelum tu memang bila masuk tandas je memang anak tu dah menangis-nangis kan. Mak dah bising kat luar kan sebab anak dah nangis. Sebab lama sangat duduk dalam tandas. Tapi bila dengan Osteo tu tak sampai berapa minit, kejap yang settle kita buang kan. Dengan clear, tak perlu berapa banyak tenaga. Lepas tu kita pun tak boleh risau. Macam kadang kita nak sembelit tu kita takut luka terbuka lah kan. Tapi memang settle lah. Memang dengan ni dengan 3 produk ni saya jadi lebih yakin lah dengan nak share kat orang kan. Jadi, walaupun 3 item tapi saya pun register dengan Kak Farah kan untuk saya nak start nak business dan nak start nak kongsi dengan orang. Biarlah. Okay. Kan. Kat ni pun macam betul lah. Bila kita dapat kesan tu antara yang terbesar lah kita nak rasa seronok lah nak share dengan orang kan. Okay, so Ayu ingat lagi tak macam mana permulaan Ayu mula share? Ayu share dekat siapa? Ayu share, maksudnya apa? Macam Hasniah semalam dia kata dia share dekat kembar dia dulu kan. Lepas tu dia share dekat kawan-kawan, dekat Facebook. So Ayu permulaan ingat tak masa mula-mula dulu nak start tu Ayu share kat mana dulu? Sila. Masa mula nak share tu, masa tu cuma promosi, saya rasa set pantang rasanya.
Jadi masa set pantang tu dia ada 2 ESP, dia banyak item yang alfalfa, osteometrik, omega, B-complex, vitamin C. Masa tu tengah ada promosi vitamin C. Kak Farah kata siapa yang join Syakli masa tu akan dapat percuma vitamin C. Saya ni memang dah suka vitamin C, saya dah nak habis. Memang saya target nak dapatkan vitamin C percuma tu lah. Lepas tu Kak Farah kata boleh, tapi dengan pembelian dengan set ni lah kan, set free membership ni. Lepas tu saya pun, bila tu saya pun dah mula PM dan saya pun mencari member-member saya yang mengandung. Lepas tu yang ada masalah-masalah tu saya akan list, saya message. Saya iklan terus, memang saya dapat, saya buat sendiri lah poster masa tu kan. Lepas tu dapatkan info-info, saya share dengan dengan kawan-kawan ni, dengan ahli keluarga semua. Siapa nak boleh maklum kan. Dan memang pada saya start pancing tu daripada awal bulan hingga akhir bulan tu memang dapat cukup siapa yang nak tu. Siapa nak kecuali 1 tong ESP je tak ada orang lagi nak kan. Memang bila masa tu ESP pun saya tak makan lagi, tapi memang saya share je lah. Share je info-info ni kan. Dan bila cukup set ni, saya pun cakap Kak Farah saya dah cukup, saya cukup, jadi saya nak register ahli lah. Dan Kak Farah kata boleh, memang bulan tu memang saya dapat free membership, dapat bonus 20 something rasanya bonus pertama masa tu. Masa tu tak macam tak rasa apa lah kan. Sebab rasa macam semangat sebab dapat vitamin C lagi, dapat bonus lagi. Kan. Dapat masuk free lagi. Memang best lah masa sedapnya Syakli ni, guna-guna share pun dapat duit kan. Lepas tu macam dah lah kita pun dah dapat kesihatan yang baik kan. Lepas tu macam seronok lah, rasa macam lebih seronok di Syakli ni. Jadi lagi semangat lah kita nak berkongsi dengan orang. Okay. Okay, maksudnya memang daftar, memang masuk free lah ni kan? Tak payah bayar lah maksudnya join ahli hari tu. Masuk free. Sama lah. Kan, sebab Syakli ni dia ada pilihan kan, sama ada kita nak bayar. Kalau dulu RM75 bayar ahli, sekarang RM35 sahaja. Dan kalau dulu kalau nak masuk free membership kena beli yang dalam RM600. Kalau sekarang free membership RM300 pun dah free membership. Siap free post kan. So Ayu ni dapat percuma vitamin C. Mahal jugalah kan. Maksudnya berbaloi lah join ahli dah lah free. Lepas tu dapat barang. Lepas tu dapat free post kan. Jimat banyak lah. Dapat bonus lagi kan. Tu lah banyak dapat. Banyak dapat. Okay, so tu permulaan lah masa Ayu mula start buat poster sendiri, tunjuk-tunjuk kan. Tapi sekarang tak payah buat poster sangat dah kot nak siapa yang join tu poster dah nampak. tak ada perlu nak buat poster dah. Semua dah sedia lah. Ya, semua sangat-sangat lah, ya Allah. Masuk je boleh klik-klik tu dah masuk gambar. Lambat-lambat gambar lawa. Okay. Next. Soalan yang ke berapa? Tak apalah soalan ke berapa pun. Macam mana pengalaman Ayu lah kan? Ayu dah ada anak-anak buah kan? Ayu dah ada orang yang dah dapat income 4 angka. Betul tak? Betul kan? Berapa orang dah dapat 4 angka? 3 orang. 3 orang. Namanya? Yang maintain sekarang Hasnia, Akmal dan pernah capai 4 angka Rafidah. Okay, 3 orang. Termasuk Ayu 4 orang kan. So apa perasaan ataupun macam mana perasaan Ayu ni bila kita ni seorang suri rumah kan, tapi dah boleh maksudnya macam memberi kerjaya lah pada orang lain. So apa rasa Ayu sebagai suri rumah? Okay, silakan Ayu. Okay. Mula masa saya dapat 4 angka tu, saya rasa sebab sebelum ni saya dapat bonus, saya dapat 3 angka je. 3 angka tu hanya cukup untuk kita je kan. Jadi saya tak boleh nak sebarkan, luaskan income saya tu, kan?
Daripada bonus saya tu saya tak boleh nak berkongsi dengan orang kan. Kalau buat kongsi dengan mak ayah pun sikit je kan. Dengan kuantiti yang sikit. Tapi bila saya dapat 4 angka masa PKP tu, saya rasa macam satu keajaiban lah. Macam apa ni, ajaibnya Syakli ni macam best sangat. Mudah dah Syakli ni dapat 4 angka dan saya pun rasa tak sangka saya dah akan capai 4 angka ni. Lepas tu bila sampai, saya rasa saya kena tolong orang lain juga. Capai rasa apa yang saya dah capai kan. Sebabnya dengan 4 angka tu saya dapat bagi banyak untuk mak saya dapat bagi ke mak ayah mertua, saya dapat apa ni, buat simpanan untuk anak-anak, diri sendiri. Saya siap boleh buat reward, boleh pergi melancong. Banyak dengan 4 angka ni memang rasa banyak suri rumah kan. Tiba-tiba dapat 4 angka, memang gaji masa macam gaji kerja dulu kan. Macam banyak saya dapat kan. Rasa macam kita pun rasa nak tolong orang lain juga, rasa apa yang kita rasa. Sebab itulah saya rasa macam rasa semangat bila ada orang nak join Syakli. Saya rasa target dia bila masuk Syakli, saya target dia leader saya. Memang saya target dia leader terus kan. Saya tak ada letak dia tu sebagai SID. Target dia hanya capai RM23 je, tak ada. Saya memang saya letak dia terus. Dia akan perlu capai 4 angka dalam Syakli kan. Memang saya letak target dia terus 4 angka lah. Sebab saya nak biar dia pun dapat buat apa yang saya buat kan. Maksudnya mak ayah pun dapat daripada hasil bersyakli. Kalau nak bersedekah, nak berzakat ke apa, nak infak ke apa, memang kita tak berkira dah kan dengan hasil bersyakli. Maksudnya dengan hasil bersyakli ni bukan sahaja kita untuk dunia saja, tapi kita boleh lebarkan lagi bonus syakli tu untuk akhirat kita kan. Memang jadi dengan bersyakli ni kita rasa kita banyaklah dapat manfaat daripada bersyakli ni. Bukan sekadar duit sajalah. Dengan syakli tu kita akan dapat ilmu, dapat inspirasi kan. Macam mana nak berjaya, nak bangkit. Lepas tu macam mana dengan adanya teamwork kan. Teamwork pasukan ahli-ahli SID lain yang bersama kita, leader-leader lain yang hebat-hebat, yang menjadi kita berada dalam circle yang positif, circle yang sentiasa memberi motivasi kat kita kan. Jadi kita pun sebagai suri rumah ni, kita pun kalau boleh kita nak yang ahli-ahli kita ni sama-sama bersama kita merasai ilmu-ilmu yang dapat, kisah-kisah inspirasi, dapat sebarkan manfaat syakli, dapat sebarkan berkongsi dengan orang yang lebih memerlukan kan. Jadi kita tak ada kecilkan skop kita tu hanya untuk kita je. Bonus tu RM20, RM80 untuk diri kita je, tak ada. Tapi dengan hasil bersyakli tu kita boleh sebarkan manfaat tu lebih luas lah kan. Dan dengan bersyakli ni kita bukan saja dapat ilmu lah, dapat kawan-kawan pun memang soleh-solehah semua kan. Kita pun rasa macam kadang-kadang macam banyak terketuk kan, macam terserong niat salah ke apa, macam tiba-tiba ada orang ingatkan. Kalau kita buat salah pun macam Allah ada orang ingatkan. Kita pun rasa macam circle yang positif sangat lah kan. Sama-sama menuju jannah. Seronok rasa bila ada dalam circle macam ni kan. Jadi saya mengajaklah ramai-ramai untuk bersama dalam team ni, team bijak sihat kan. Team yang boleh sama-sama kita grow, sama-sama kita belajar, sama-sama kita grow, sama-sama kita bina impian, sama-sama kita bina matlamat kita lah. Lebih ke arah kebebasan ruang, kebebasan masa, kebebasan apa lagi? Bebas lah kan daripada belenggu masalah dunia sekarang kan. Okey, itu je lah. Okey.
Yelah kan, kalau suri rumah, kalau sebelum ni lah kan, bila kita duduk, bila kita dalam suri rumah biasa-biasa ni, macam dululah kat ini pun suri rumah juga. So bila kita duduk je terfikir, kawan tu kerja, kawan ni kerja kan, dapat gaji kan, so syok tak. So kita pun sebenarnya masih ada ruang, masih ada peluang lagi walaupun tak keluar bekerja macam orang lain. Tapi dalam Shakely ni kita boleh bina income kita dan juga kita boleh juga bina orang lain untuk dapat income yang sama kan. So macam Ayu, di bawah Ayu ada orang yang dah dapat income, tak kisahlah dia 4 angka ke 3 angka ke kan. Dia orang ni kalau yang 4 angka tu suri rumah ke bekerja? Hasniah dengan Ada Akmal. Ha. student, pelajar dengan buat part time lah. Akmal part time Akmal dia dia bantu suami dia kat kedai. Okey. Maksudnya dua-dua ni bukannya ada income yang tetap kan, belum ada lagi income lain. So maksudnya kita dah bantu orang dapat income sebelum dapat income yang dia orang dah tetap dapat lah. Contohnya macam kerja tetap, dapat allowance tetap kan. Maksudnya kita dah berjaya bantu orang supaya dapat lebih baik dia punya perkembangan keuangan dia kan. Macam Hasniah masih lagi belajar tapi dah bagi mak dia duit kan. Maksudnya kita ni kena rasa gembira, betul tak? Macam Ayu sendiri sebenarnya dah bantu orang sampai setakat tu tau. Kak ini rasa sangat bangga lah. Sebab Kak ini rasa macam kita bila Ayu ni suri rumah bantu orang dapat income dan bagi mak dia, bagi sedekah, bagi tu bagi ni, sebenarnya pahala kita tu sentiasa berpanjangan kan, tak habis-habis. So itulah nilai di akhirat nantilah kan. So insyaAllah soalan yang next ni tak adalah soalan ni sebenarnya, nak tanya Ayu lah. Okay, sebenarnya sebagai suri rumah ni perlu tak duit-duit ni? So kadang-kadang kita rasa macam suri rumah tak payahlah duit kan, suami dah bagi beras, bagi makanan kan. So apa sebenarnya matlamat seorang suri rumah ni sebenarnya, walaupun dia suri rumah, adakah dia memerlukan duit ataupun apa-apalah untuk hidup dia? Silakan Ayu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Masa memula tu saya buat bisnes tu lebih kepada macam nak sekadar masuk duit dalam account, sekadar main-main je. At least macam dapat 30 pun saya rasa macam kira dah okey. Lepas tu macam sale pun masa tu sebulan kalau dapat seorang dua pun dah rasa macam bersyukur. Masa tu mindset sangat rendah kan. Sebab kita rasa macam dapat duit sikit pun dah rasa berbaloi kan, dapat untuk runcit sikit kan. Masa tu kita rasa zon selesa, kita berada dalam zon selesa kata sebab suami bagi beli beras, suami yang bayar kereta, rumah semua buat suami kan. Tapi masa tu saya diuji lah kan, satu family diuji. Masa tu suami tak dapat gaji 3 bulan. 3 bulan tak dapat gaji. Masa tu baru saya rasa macam kesempitan kan, kesiannya kat suami kan. Sebab nak beli susu anak, nak beli bayar rumah, nak beli komitmen, banyak sangat komitmen kan. Sebab masa tu kena bayar dua buah rumah kan. Rumah sendiri, rumah sewa, lepas tu dengan kereta, ada kereta yang belum habis lagi bayar kan. Masa tu dengan anak, masa tu tengah syarat mengandung, tengah mengandung anak kedua. Dan masa tu kadang-kadang rasa sedih sangat kan, sebab mengidam tapi tak sampai hati nak minta dengan suami kan, sebab takut membebankan kan. Dan memang masa tu rasa macam aku nak juga buat duit kan, nak buat juga duit kan, sebab tak nak rasa semua bebanan ni hanya letak di bahu suami je kan. Rasa macam nak kita sama-sama bina mahligai ni, kita sama-sama kongsi lah income ni, beban kan. Tak adalah kita letak kepada suami semata-mata. Kita pun perlu kita kena bantu juga suami. At least kita dapat tampung bantu untuk anak-anak ke. Ni tu belum beban lagi kan. Simpanan nak kata tu tak boleh nak oyak kan. Sebab 3 bulan tak dapat income tu, memang simpanan memang semakin lama semakin kita korek kan. Makin susuk simpanan masa tu kan. Memang sedih kan. Masa tu memang saya
kita panggil depression lah. Kita duduk tiba-tiba menangis tiba sebab adalah mengandung, tiba rasa menangis sebab tekanan ni, sebab apa, kewangan ni memang dia boleh menjadi satu tekanan yang sangat teruk lah kan kalau bila kita hilang punca kan. Memang kita pun rasa bersalah kat suami kan sebab tak dapat bantu. Memang masa tu memang dah plan macam-macam nak bisnesnya, nak buat apa ni buat sandwich lah, buat memang apa, sementara nak buat Syakli kan, sambil buat Syakli tu buat bisnes buat sandwich, bangun pagi-pagi, apa ni, memang susah lah kan bangun pagi-pagi dengan anak kecil yang merengek lagi, dengan kita nak buat siapkan bungkusan tu, nak pergi hantar kat kedai lagi, memang susah. Lepas tu kena buat apa, dadih pula dengan stok kelapa, makin hari makin naik, jadi macam susah kan. Last kali saya pun stok semua buat Syakli je, fokus Syakli. Memang setiap minggu memang mulalah masa tu lah baru rasa macam kena ada mindset yang betul, kena ada target yang betul, kena ada apa ni panggil kelompok yang betul. Jadi saya memang follow betul-betul lah Kak Farah, follow Kak Dini, follow semua yang dah bayar ni memang saya kutip. Dalam masa tempoh 2 tahun tu memang saya kutip ilmu-ilmu saya. Memang buku saya memang dah rebuk dah kan. Memang dah koyak-koyak dah buku kan. Buku nota Syakli memang dah rebuk dah buku. Memang dah siap kena contoh, tapi saya tak buang lah sebab ni sebagai satu kenangan saya kan dengan Syakli. Memang saya rasa memang suri rumah sangat perlukan income lah kan. Jangan kita bebankan suami semata-mata. At least kita boleh bantu untuk simpanan anak-anak, untuk apa ni, pelindungan keluarga, untuk ambil takaful semua, untuk mak ayah. At least kita boleh bantu. Sebab saya macam bila balik kampung rasa macam malu kat mak, lepas tu mak ayah mertua, sebab kita tak boleh nak bagi apa-apa kan. Sebab bila suami juga kena bagi kan. Tapi kita ni yang belajar 4 tahun kat universiti, mak tanggung 5 banyak tahun kan belajar ni, takkan kita tak bagi apa-apa kan. Sebelum ni dah lah masa kerja pun kita tak dapat bagi banyak sangat kat mak kan. Lepas tu masa suri rumah ni apatah lagi kan. Tapi jadi bila saya follow Kak Nini, saya follow suri rumah Kak Iyah semua kan, saya jadi terinspirasi lah kan. Sebab bila dapat bagi kat mak, dapat bantu, dapat berbakti pada mak ayah masa lagi mereka ada bersama kita kan. Dan kalau yang dah meninggal kita dapat infak untuk nama mak abah yang dah meninggal. Saya rasa macam saya nak juga duit ini sebab saya nak buat untuk, saya nak berbakti kepada saya nak ni bagi untuk keluarga, dan masa sama saya nak untuk bantu mak ayah juga kan. Jadi saya rasa memang suri rumah sangat perlukan income sendiri, jangan bergantung kan. Sebab kita pun tak tahu masa depan kita ni macam mana kan. Suami kita macam mana kita tak tahu lagi kan. Tapi kita macam at least ada perancangan kita ada income kita sendiri kan. Dan sekarang alhamdulillah bila dapat 4 income ni saya rasa macam saya memang sangat-sangat membantu kan. Bila suami lambat masuk gaji, saya boleh gunakan duit saya dulu kan. Bila ada kesuntukan, kecemasan, perlu balik kampung ke apa, kita ada income yang dah untuk kecemasan tu memang dah ada dah dengan hasil bersakti. Alhamdulillah. Saya rasa macam memang perlu sangatlah suri rumah, ataupun yang sedang mencari kerja, student ke, yang sedang masih belajar ni pun perlukan ada income sendiri. Tak perlu kita nak bergantung kepada orang lain kan. Tak perlu nak berharapkan abang-abang, kakak, mak ayah dah. Sebab kita kena ada income sendiri agar kita dapat kukuhkan ekonomi kita sendiri. Tak adalah bergantung kepada manusia je kan. Kita bergantunglah kepada Allah semata-mata kan, dengan orang membuat bisnes. Itulah. Okay, best kan. Kak ni memang sebelum ni kalau ikut circle Kak ni ramai, awal-awal dulu memang ramai orang daripada suri rumah tau. Ada yang bukan suri rumah direct daripada di Bujang, biasanya dia berhenti kerja lepas kahwin, macam tu lah. So masing-masing sebenarnya ada matlamat besar kan. Walaupun kita suri rumah, sebenarnya kita pernah memegang satu title
seorang pelajar, pernah degree, pernah ada diploma, even SPM sekalipun, kita masih ada pegangan matlamat kan daripada kita sekolah dulu pegang saya cita-cita nak jadi macam ni, saya cita-cita nak jadi macam ni. Maksudnya kita ada matlamat. So bila kita ada matlamat dalam hidup kita sebenarnya dia akan membawa kita ni macam terngiang-ngiang kan. Terbayang-bayang kan. Tambah kita ada kawan-kawan yang kerja, tengok-tengok pergi check in hotel lah, pergi sana, pergi sini kan. So kita rasa macam tercabar. Tapi ada kalanya suri rumah ni tercabar dia rasa dia tak boleh nak tak boleh nak buat apa, dia tak tahu nak buat macam mana. Nak keluar pergi kerja tak boleh, nak cari kerja tak ada kan. So itulah peluang dalam Shaklee ni kan. Macam kat ni ada anak autism. So cabaran dia berbeza, tapi maksudnya kita tak boleh nak pergi kerja sebab ada benda-benda lain yang kita kena kawal. Kadang-kadang bukan sebab kita tak mampu nak pergi cari kerja pun, tapi benda-benda lain lah. Okay, so itu dari segi suri rumah kan. So sekarang ni nak tanya income Ayu lah setakat daripada yang terakhir lah. Okay, terakhir lah, paling tinggi lah income Ayu yang Ayu dapat sebulan. Agaknya berapa? Saya dapat 2,890 dekat dengan 2,900 lah. 2,890 something. Okey, sikit lagi nak 3,000 kan? Okay, insyaAllah. Dalam Shaklee ni Ayu pun dah faham kan, dalam Shaklee ni dia ada banyak sangat bonus, ada banyak sangat peluang, antara dia car bonus. Ayu pun last stage kan car bonus. Dan apa lagi, kita ada lagi bonus kepimpinan kan. Ayu dah dapat bonus kepimpinan kan? Maksudnya pension lah daripada Ayu dapat berapa? Ingat tak? Dapat dalam 800-900 yang tu lah. 900 bonus kepimpinan sahaja kan, bonus pension dia panggil. So itulah ruang yang kita tengok. Permulaan dulu Ayu tengok je orang dah dapat kan. One sekarang ni Ayu dah dapat. So inilah sebenarnya inspiration yang kita nak sebarkan pada orang lain. So Kak ni banggalah dengan Ayu sebagai seorang suri rumah, anak buah 3. Nak masuk 4. Laju anak dia nak masuk 4. So bekerja dari rumah, jaga anak sendiri, ada flexible time. Kalau nak balik kampung, suami bercuti, kita pun boleh ikut balik kan. So itu peluang lah sebagai seorang suri rumah dalam ruang Shaklee ni. So kita nak ajak ramai lagi orang join Shaklee. Okay, so harapan Ayu untuk terakhirnya lah kepada kawan-kawan Ayu dalam Facebook Ayu ni, prospek Ayu ataupun customer Ayu yang mana pernah beli dengan Ayu. Mungkinlah Ayu nak cerita sedikit harapan Ayu pada diorang. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kak Ayu mengajaklah semua untuk berbisnes bersama. Kerana bisnes Shaklee ni sangat mudah. Walaupun kita suri rumah, walaupun kita student, walaupun kita part time, kita boleh kongsi dengan orang lain. Bila mana kita dah faham cara dia, bila mana kita dah jumpa Shaklee Effect, kita boleh berkongsi dan di mana saja kita berada, kita boleh buat. Asalkan kita ada matlamat, kita ada tindakan, kita ada doa, insyaAllah kita boleh buat. Kita boleh capai. Tak kisahlah kita ni status apa, kita duduk kat mana. Sebab Kak Ayu memang ada pengalaman berpindah 2-3 kali daripada Macang, berpindah ke Kuantan, berpindah pula ke Limpis. Dan tapi status dengan bisnes Shaklee ni, bisnes tu tak berjalan. Walaupun kita berpindah randah, tempat, lokasi yang berbeza, tapi bisnes income kita tetap dapat kan dengan hasil berShaklee. Dan bisnes Shaklee ni sangat mudah bagi Kak Ayu, sangat mudah bila kita yakin, kita faham, kita jelas apa itu sebenarnya bisnes Shaklee. Jadi Kak Ayu mengajak semua kenali berShaklee, bisnes Shaklee ni betul-betul. Yang mana belum guna Shaklee tu, cuba dulu guna produk Shaklee sampailah kita tahu keberkesan kita sehingga kita dapat rasa keberkesanan Shaklee tu pada diri kita sendiri.
Dan kita rasa manfaat hasil bersyakli tu barulah kita kongsi pada orang lain. Kita kongsi manfaat syakli. Bukan saja kesihatan lah, kecantikan, dapat memang package syakli ni dapat. Kekayaan pun boleh dapat kan. Memang package semua syakli ada sediakan. Jadi Kak Ima ajak semua untuk bersama-sama dengan kami, tim Bijak Sihat, untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita grow, sama-sama kita berjaya dan berimpian lah dengan bersyakli. Okay, terima kasih semua. Okay, so Alhamdulillah sama banyak dah yang Ayu dah share. Tapi sebenarnya banyak lagi yang Ayu belum share kan. Belum share banyak lagi cara, teknik, cara nak buat start daripada permulaan, start daripada awal-awal nak cari gambar kat mana, nak post macam mana, nak live macam mana kan. So sebenarnya benda tu kita belajar daripada permulaan kita nak join dulu kan. Join, lepas tu Ayu akan ajar dan tim kita pun akan ajar satu persatu kan. So jangan takut, jangan risaulah. So semua orang pun bermula daripada tak tahu kan, tak tahu nak buat, tak tahu nak start kan. So tapi kita cuba insyaAllah one by one untuk improvekan diri kita sendiri kan. So insyaAllah terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ini dan minta share kita punya live malam ni supaya lagi ramai orang. Mungkinlah sekarang fasa pandemik nak dapat income lebih kan, tapi tak boleh nak buat lebih kerja yang lebih sangat. So, kita pun ada masa terhad kan, 24 jam takkan nak pergi lepas balik kerja nak pergi grab, lepas tu nak grab lagi tengah malam sampai esok. Badan kita pun memerlukan apa, sokongan daripada kita. Takkan 24 jam kita nak bekerja kan. So insyaAllah kalau mana yang berminat boleh terus join. Ahli hanya bayar RM35 ataupun buat macam Ayu, free membership kan. Masuk percuma saja dengan cara dia. Okay, so kita tu saja Ayu malam ni sehingga 10.54 minit. Kita start lewat dah tadi sebab ada technical issue. So insyaAllah semoga bermanfaat. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang baik sebenarnya hasil daripada kita sendiri sebab kita ni manusia yang lemah kan. InsyaAllah kita mengharapkan manfaat yang kita bagi ni, kalau yang baik biarlah benda tu sampai pada orang-orang yang memerlukan. Kalau yang tak baik, biarlah benda tu berhenti setakat tu. Jangan biar sampai kan. Sebab benda yang tak baik ni kita tak nak benda tu tersebar kan. So insyaAllah terima kasih semua. Terima kasih Ayu atas komitmen malam ini. Walaupun tadi macam banyak sangat isu teknikal, slow line semua kan. Alhamdulillah benda tu berjalan dengan baik lepas tu. Okay, so kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so para penonton semua, kita tak buka soalan sebab biasalah bulan-bulan Ramadan ni nak tidur awal kan, nak bangun sahur. So kita habis sebelum pukul 11. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ayu. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Nini. Panas. Teknikal. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.